Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Go of the day bersama dengan Atuk hari ini. Sembang-sembang pagi hari ini. Hari ini 7 Mei. 7 Mei. Oh, 7 Mei. 3 hari tak berlive. Berlive. Wah, rasa rindu ke? Rindu. Sembang-sembang pagi hari ini bersama dengan Atuk hari ini hari Sunday. Ahad day today. Ada yang bercuti, ada yang bercuti, masih bercuti, dan ada yang berpuasa belum cukup 6 tu terus puasa Syawal. Siapa yang puasa Syawal sama dengan puasa setahun. Setahun ya, rugi atau tak puasa Syawal lah. Rugi sangat. Oleh kerana 3 hari kita tidak ada live. Allahu Akbar. Maka hari ini kita mula awal sikit lah. 9.45 kita mula. 15 minit awal. We are ready. Go of the day hari ini. Sembang-sembang pagi bersama dengan Atuk hari ini untuk bergembira hanalah di syurga. Ada orang kata muda ni nak enjoy. Kau enjoy di syurga lah. Tak payah enjoy di dunia ni. Ada apalah sangat enjoy di dunia. Enjoy pagi, petang hancur. Enjoy petang, malam hancur. Enjoy malam, pagi besok hancur. Itulah dunia. Tapi di syurga, enjoy sokmo. Enjoy sokmo. Itulah tajuk kita hari ini. Kalau nak enjoy, kejarlah syurga. Allahu Akbar. Sebab syurga itu tempat paling indah, paling enjoy. Tidak ada boleh dibandingkan dengan enjoynya di dunia. Wow. Hebat kan? Jadi, kalau siapa yang kata muda sekali maka kita enjoy, maka enjoylah di akhirat, bukan di dunia. Kalau enjoy di dunia, hancurlah engkau. Wah, hancur. Kita jangan lupa godaan syaitan. Godaan syaitan itu berat. Syaitan akan berusaha supaya kita tak masuk syurga. Itu kerja syaitan. Dan apabila kita masuk neraka, syaitan bertepuk tangan. Hooray! Welcome to neraka with me. Syaitan kata, ya, masuk neraka dengan syaitan. Oi, welcome. Kau jangan marah aku, kau masuk neraka. Because your choice. Syaitan kata, it's your choice. Ya Abdul Rahman, assalamualaikum Tok Mat. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya juga. Sekarang meniaga apa tu? Wow. Al-Karim tanya, ini meniaga sunnah Rasulullah. Bau wangian kasturi. Kasturi duha. Inilah apabila Atuk diberi kebenaran oleh TikTok supaya buka kedai, Atuk pun duk fikirlah. Duk fikir nak masuk apa dalam kedai Atuk. Maka fikir-fikir mari kita buat yang sunnah lah. Iaitu perfume. Wangian kasturi. Sebab dalam banyak-banyak wangian, Rasulullah paling suka wangian kasturi. Sebab dalam Al-Quran pun ada sebut, bagi orang yang berpuasa mulutnya lebih wangi daripada kasturi. Kasturi juga disebut. Dan Anas bin Malik, dia kata Rasulullah paling suka kepada wangian kasturi. Jadi Atuk pun pilih wangian kasturi. Dengan formula Atuk sendiri. Bincang. Ini wangian yang paling sesuai untuk kasturi. Atuk nama Duha, kasturi Duha. Sempena nama dengan tazkirah duha. Macam-macam nama dimakai. Kasturi kejang, kasturi hitam, kasturi putih. Itu dia punya pasal. Tapi Atuk punya kasturi duha. Sempena dengan duha, solat duha. Siapa yang pakai kasturi duha, ingatlah solat sunat duha. Sila beli. Sila buat pembelian. Pembelian boleh terus di Atuk masukkan. Kasturi duha. Atuk masukkan kasturi duha dengan kasturi Maryam. Kasturi duha dengan kasturi Maryam. Itulah kasturi duha, kasturi Maryam. Boleh tengok beg kuning di sini. Itu Abdul Rahman, terima kasih banyak. Terima kasih join, terima kasih. Hari ini Ahad day, ada orang yang buat open house. Berapa RM tutup? Abdul Rahman tengok ni, offer daripada TikTok. Abdul Rahman tengok ni kat beg kuning tu. Buat payment situ. Itu Atuk buka kedai TikTok. Kedai TikTok. Offer. Kalau Abdul Rahman belum first time buat purchasing dengan TikTok shop, dapat very cheap. Kalau untuk Atuk, jualan direct dengan Atuk RM29.
Kalau kalau untuk isteri, Kasturi Mariam. Kasturi Mariam. Kalau tengok dalam box tu boleh pilih. Jadi siapa yang mengguna wangian ini ialah sunnah. Sebab itu tagline-nya tu bau wangi dapat pahala. Siapa yang mengamalkan sunnah dapat pahala. Bau wangi dapat pahala. Terima kasih Abdul Rahman. Terima kasih banyak. Sesiapa yang buat pembelian tolong type di sini telah buat payment. Payment direct kepada TikTok. Atuk lambat lagi terima. 2 minggu 3 minggu tak asalah. Sebab apabila atuk buat live dah dapat follower apa semua, TikTok kata dia offer untuk atuk buka kedai di TikTok. Dan macam-macam produk lah. Jadi atuk pilih produk atuk buat sendirilah. Sendirilah. Kasturi Duha. Kalau Kasturi Duha ni kalau tengok harga dia RM29 kalau beli direct dengan atuk. Kalau beli dengan TikTok diskaun. Diskaun. Itu syarat dia. Tak apalah. Kita pun tak kisah. Yang penting kita boleh buat live. Boleh berbincang, bercakap. Tajuk hari ini ialah kalau nak enjoy, enjoylah di syurga. Sebab itulah enjoy yang abadi, enjoy yang hakiki. Orang muda bila lagi nak enjoy? Sebenarnya di syurga orang tua pun enjoy. Terima kasih buat pembelian. Siapa dah buat pembelian, dah purchase, tolong type. Tok, saya dah buat bayaran. Sebab kadang-kadang bimbang aku terlupa kan. Terlupa. Jadi bolehlah. Boleh. Jadi itulah. Yang penting sekali siapa nak enjoy, enjoy dah di syurga. Di syurga bau wangi-wangian. Tapi tu, ada orang tak suka bau wangi yang kasturi apa semua ni. Itulah. Bila sunnah, ramai yang tak suka. Sunnah. Macam juga pakai kopiah, pakai baju cara Rasulullah, pakai capai ataupun peribadi Rasulullah. Jadi tak suka. Sebab itu sunnah. Suka tak suka itu sunnah. Buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Betul. Tapi kita kena ingat, nak masuk syurga dengan pahala atau dengan dosa? Mesti pahala kan? Jadi nak kumpul dosa kan nak kumpul pahala? Mesti nak kumpul pahala. Kenapa? Kerana nak masuk syurga. Itulah tajuk kita hari ini. Kalau nak enjoy, enjoylah di syurga. Macam mana masuk syurga tu? Wow, mudah je. Wow, mudah je masuk syurga. Itulah, hidup ini adalah untuk masuk syurga, bukan masuk neraka. Hidup ini bukan untuk enjoy di dunia. Itu silap besar bro. Apa yang kau nak enjoy di dunia hanya sementara. Yang kita nak enjoy ialah di syurga. Di syurga. Kalau kau kerja dunia, kau akan stres, kau sakit otak, kau boleh jadi gila kalau kau kerja dunia. Kalau kau kerja akhirat, tenang, aman. Allahu Akbar. Allah membimbing kita. Allah membimbing kita. Itu yang penting. Sesiapa yang buat pembelian tolong type saya dah buat payment. Sebab kadang-kadang keliru, nanti tanya pula, Atuk tak hantar-hantar. Itulah. Tapi biasanya kalau dah buat payment dengan TikTok, dia akan email kepada Atuk. Sila buat penghantaran ke alamat ni. Jadi type alamat betul-betul lah. Alamat mesti type betul-betul. Nama betul-betul alamat itu. Itu yang paling penting. Jadi barulah akan dibuat penghantaran dan tidak salah alamat. Masuk syurga pun jangan salah alamat. Tapi syurga tak salah alamat bro. Kalau kau solat, ya. Kalau kau puasa, ya. Kalau kau baca Quran, ya. Kalau kau pergi haji, mampu, ya. Kalau kau zakat, mampu, ya. InsyaAllah pahala lah kau. Tapi kalau kau tak solat, neraka bro. Neraka bro. Tak baca Quran, tak apa lagi. Tak puasa, tak apa lagi. Tak keluar zakat, tak apa lagi. Tak apa pun teruk bro. Tapi kalau sebut tak solat, habislah kau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bro, menyesal kau tak sudah. Kau update hari ini. Sama-sama pagi hari ini bersama dengan Atok. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Puasa 6. Ada rakan-rakan kita, siapa yang puasa 6 angkat tangan? Wow, dah beraya dah dia orang. Wah, hebatnya. Puasa Syawal seronok. Kenapa puasa 6 penting? Sebab satu hari puasa dapat markah 10. 30 hari puasa berarti dapat 300. Itu bulan Ramadan, 300 hari. Jadi kalau 6 hari puasa dapat 60. 300 campur 60 jadi 360 hari. Itu yang dikatakan puasa 6 mencukupkan kita puasa setahun bro. Setahun. Pahalanya Allah dah beritahu dah. Ibadat puasa pahalanya aku rahsiakan. Besar sangat, hebat sangat, kagum sangat. Allah rahsiakan bro.
Rahsiakan pahala puasa. Jangan main. Di akhirat, di pada mahsyar nanti, tiba-tiba datang pahala sebesar gunung Kinabalu. Wow. Inilah puasa kau. Rugi orang tak puasa. Rugi. Sebab tu lepas puasa 6, puasa Isnin Khamis kena mulakan, teruskan. Teruskan puasa Isnin Khamis. Kejap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kau ada day bersama dengan Tok Ari ini. Minta maaf lah, ada jemputan hari raya. Ada jemputan hari raya. Atuk kata saya puasa hari ni. Allahu akbar, sayangnya nak tinggal. Sayangnya tinggal. Kata tak apa. Alhamdulillah, tak kecil hati dia kan. Tapi puasa sunat ni kadang kalau orang jemput, kita kena hadir. Boleh hadir, makan lah. Makan lah. Tapi tak apalah, dia kata tak apa je. Tak apa, dah kali. Kau ada day hari ini. Siapa nak enjoy lah di syurga. Siapa nak happy lah di syurga. Di syurga. Itu yang penting. Kita harus ingat, malaikat ni dia akan berusaha menjatuhkan kita supaya kita jatuh dalam neraka jahanam. Allahu akbar. Sebab itu apabila kita sekali buka maksiat, bila sekali kita buat penzinaan, maka malaikat akan cuba supaya kita buat zina dengan orang lain pula. Sekali kita berbohong, maka maka syaitan akan mencuba kita supaya kita berbohong dengan orang lain pula. Sekali kita mencuri, maka syaitan akan berusaha supaya kita mencuri. Jadi ibaratkan iman kita ni macam anak tangga, tahu tak? Anak tangga. Tangga, first step, second step, third step. Jadi makin naik iman kita, makin tinggi, kita makin tawaduk, makin khusyuk, makin nikmat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, makin nikmat dengan solat, makin nikmat dengan puasa, makin nikmat dengan buat baik, makin nikmat dengan zakat, makin nikmat tazkirah. Macam tu buat ni, makin nikmat naik tangga. Tapi syaitan akan tarik turun. Sebab itu ada orang kata, dia tu solat rajin tapi disko tak tinggal. Kau tunggulah, akan ditarik turun oleh syaitan. Jadi dia ada orang syaitan tarik turun. Macam iman ni macam nak tangga, tarik turun. Lama ke bawah daripada nak tangga, masuk dalam gaung. Habislah kau. Apabila masuk dalam gaung, syaitan pun hooray. Success story. Habis kau. Kau jangan main. Jangan main dengan syaitan ni. Jadi apabila kita menghadapi cabaran, kita kena fight dengan syaitan supaya kita dapat masuk syurga. Macam kita kata, amalan yang paling pertama yang disoal di akhirat nanti ialah solat. Tak lulus solat, fail, neraka kau. Neraka. Nauzubillah min zalik. Jadi solat mesti lulus. Pertama sekali nak lulus mesti buat. Kalau kau tak buat, nak lulus macam mana? Kau nak dapat markah penuh dalam exam, tapi kau tak jawab soalan. Bahkan kau tak hadir pun exam. Boleh ke dapat A? Tak boleh. Tak boleh bro. Jadi kalau kau nak lulus solat, kau kena solat. Kalau kau tak solat, kau tak akan lulus. Menyesallah kau. Jadi begitu juga, seperti mana kalau kau nak dapat A, mesti kau hadir periksa dulu. Kau nak jawab.
Sebelum hadir dan jawab, kau kena ada ilmu. Kau kena tahu jawapan, kau kena tahu apa ni cara menjawab sebagainya, kena belajar. Baru dapat A, insya-Allah. Kau tidak pun B, kau tidak pun C, tapi tetap hadir. Begitu juga kita solat. Jangan fikir khusyuk, jangan fikir itu, jangan fikir ini. Alah, solat pun tak ada apa juga. Baik itu kau tak solat neraka lah. Sampai bila kau tak akan berjaya dalam solat? Tak jaya sebab apa? Sebab kau tak solat. Untuk berjaya, pertama sekali kamu kena solat. You must perform prayer. Macam tu. Pertama kali solat. Jadi syaitan yang pertama sekali dia goda ialah supaya kau tak solat. Beratnya solat. Itulah syaitan kuat dah tu. Syaitan dah masuk dah tu. Berat solat, lambat solat, lama solat. Itu syaitan dah masuk. Syaitan dah masuk. Bagi orang yang rasa berat solat, berarti dia sudah tebal dengan syaitan. Syaitan ni akan bergabung dengan dosa. Syaitan dengan dosa. Akan hanyut kau. Syaitan dengan dosa. Jadi kita kena lepaskan rantai dosa, lepaskan rantai syaitan. You must be fight, bro. Kena fight. Syaitan akan lenyek kau. Allahu Akbar. Nauzubillah min zalik. Saya kata akan berusaha syaitan dengan dosa. Sebab itu orang yang rasa berat solat itu tak ada nikmat. Itu dosa banyak, tak ada nikmat. Jangan kata tak ada hidayah. Dah ada hidayah. Ini atuk kata ni, jom kita solat sunat duha. Atuk dah ajak ni. Inilah dikatakan hidayah. Hidayah daripada Allah. Siapa yang menyebut? Atuk yang menyebut. Atuk yang menyampaikan. Untuk Fulhan. Untuk Maria. Untuk Rohimah. Datanglah solat sunat duha. Itulah yang dikatakan detik-detik cetusan hidayah. Jadi syaitan akan berpakat dengan dosa. Bagi banyak, bagi tebal dosa, syaitan makin seronok. Aku dah berjaya menghentam sipolan ini dalam neraka jahanam. Allahu Akbar. Nauzubillah. Macam mana nak masuk syurga, bro? Tak nak ke masuk syurga? Syurga begitu indah. Lepas ni aku akan ceritakan indahnya syurga. Indah. Salam Mak Yusri. Selamat Raya tu Haji Mat Nasir. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum Mak Yusri. Hebat. Jadi kita kena ada integriti kita. Integriti. Siapa yang nak supaya solat dia disahkan oleh Allah SWT, dia kena solat. Itu syarat yang pertama. Kalau kau tak solat, tak tentu dah kau tak dapat pahala. Mak Yusri, kalau kau nak supaya kau beribadat, pertama sekali kau kena solat. Macam kau kena ambil exam, baru boleh tahu sah tak sah. Satu. Yang kedua, kau kena belajar, kena ada ilmu. Dua. Yang tiga, kena tahu apa hukum-hukum solat. Tiga. Ikhlas kerana Allah. Empat. Dan faham mana-mana. Lima. Kena pandai. Belajarlah, bro. Belajarlah. Kau bukan mualaf. Kau dah umur 30, 40, 50, 60 tahun dah Islam 60 tahun dah. Masih lagi merangkak belajar soal solat. Merangkak. Tapi tak apalah, berusaha. Daripada orang umur 60, 70 tahun tak solat. Nauzubillah min zalik. Bila masa lagi nak solat? Neraka tunggu kau lah. Penuh lah neraka kali ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kau berdiri hari ini. Sembang-sembang pagi hari ini, syaitan akan berusaha menarik manusia ini supaya tidak solat. Bila tak solat neraka. Sebab itu solat itu berat. Sedangkan solatlah yang meringankan beban. Solat bukan beban, tapi beban akan ringan jika kita solat. Itu yang penting. Saya solat tu, tapi baca surah yang mudah-mudah aja. Boleh ke? Boleh. Imam Syafi'i kata bacalah surah-surah yang senang, yang mudah bagi kamu. Qul huwallahu sentiasa pun okey. Enak ataina satu pun. Yang penting solat. Tidak menjadi syarat. Sama ada solat itu berkualiti atau tidak, sah atau tidak, tidak menjadi syarat membaca surah-surah pendek. Tak baca surah pun tak apa, asalkan baca surah Al-Fatihah. Fatihah wajib, bro. Tak baca Al-Fatihah tak sah solat kau. Habis tu kata baca surah, tak baca surah tak apa, tapi markahnya kurang. Kita kan nak kumpul pahala. Kenapa perlu kumpul pahala pun? Kita nak masuk syurga kan? Kumpul pahala. Orang kumpul pahala masuk syurga. Orang kumpul dosa masuk neraka. Saya tak pandai baca tu, cuma boleh hafal saja. Okeylah tu. Sahabat Rasulullah pun tak pandai semua. Yang masuk syurga pun tak pandai semua. Tak semua yang hafiz, tak.
Tak. Pintu syurga ada orang solat, pintu syurga ada orang sedekah, pintu syurga ada untuk orang berderma, pintu syurga untuk orang berbuat baik pada bapa. Macam-macam pintu syurga ada, bro. Pintu syurga ada pintu puasa, macam-macam. Macam-macam pintu syurga. Ada 8 pintu syurga. Choice is yours. Tapi pintu neraka pun banyak, bro. Pintu neraka. Choice is yours. Sema-sema pagi hari ini bersama dengan Tok. Siapa berminat kepada Kasturi 2, boleh buat pembelian. Tekan ni, tekan back ni. Tekan back ni, ada Kasturi 2, Kasturi Maria, 2 produk tu. Baik Tok, mudah-mudahan Mak Yusri, InsyaAllah. Baca teruskan Mak Yusri. Ada dulu zaman sahabat. Zaman sahabat dulu, zaman Rasulullah. Support tu Haji Mat, terima kasih. Rasulullah dulu ada satu kumpulan orang daripada kampung. Dia datang mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, imam kampung kami selepas baca Al-Fatihah selalu baca Qul Huwallah. Baca Qul Huwallah, Maghrib Qul Huwallah, Isya Qul Huwallah, subuh Qul Huwallah, hari raya pun Qul Huwallah. Ya Rasulullah, apa ni Rasulullah?" Rasulullah pun panggil imam tu. Panggil imam tu pun datang. Rasulullah tanya, "Kenapa kau selalu baca surah Al-Ikhlas, Qul Huwallah?" Dia cerita, sebenarnya baca surah Qul Huwallah ini surah yang paling agung. Paling agung. Dia akan rasa dekat dirinya dengan Allah SWT. Qul Huwallahu Ahad. Allahus Samad. Sungguhnya Allah itu Ahad, satu. Allahus Samad, tempat bergantung. Rasulullah kata, "Naam." Betul. Maka engkau akan masuk syurga. Wah, tu duduk orang yang melaporkan kepada Rasulullah, orang yang baca surah pendek ni. Imam pun balik, barulah faham bahawasanya solat ini tidak mewajibkan surah pendek atau panjang. Orang yang baca saja terus dapat pahala. Mak Yusri, itu dah ada bukti. Baca Qul Huwallah sama pun tak apa. Mak Yusri, asalkan solat. Ya Rahmat Krau, apa khabar? Selamat Hari Raya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam dan semua sahabat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih. Saya baca Al-Fatihah dan 3 ku sahaja yang hafal setakat ni. Dan insya-Allah cantik. Qul Huwallahu Ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Itulah 3 ku yang paling strong. Kalau nak tidur baca 3 ku tu. Baca 3 ku kuat. Mak Yusri, atur bagi ilmu. Masa nak tidur, berdiri pun tak apa, duduk pun tak apa, tak tilam, tak katil tu. Kau tadah tangan, lawa phone atuk tu, lawa phone stand. Simple saja. Simple. Ada engrave Muhammad, engrave. Buat sikit-sikit lah. Buat sikit. Nak bagi ilmu Mak Yusri. Mak Yusri atur bagi ilmu. Sebelum tidur, kau tadah tangan. Baca Qul Huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. 3 baca. Selepas habis Qul a'udzu birabbin nas, kau tiup. Kemudian sapu muka, sapu badan, sapu tubuh sampai ke kaki. Buat 3 kali. Nikmatnya, khasiatnya, engkau buat malam ni, pagi besok bagi tahu tu. Yang luar biasa. Ini amalan Rasulullah. Rasulullah sebelum tidur dia baca Qul Huwallahu Ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas dan siup. Kemudian sapu 3 kali buat. Itu amalan Rasulullah sebelum tidur. Masya-Allah. You buat Mak Yusri. You buat malam ni, insya-Allah besok you bagi tahu tu. Apa yang kau dapat semasa kau tidur. Sebelum tidur kau boleh faham baca Qul Huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian tiup di tangan, di tapak tangan. Kemudian raut muka, kepala apa semua, selagi tangan sampai kepada hujung kaki. Faham InsyaAllah satu ilmu untuk Mak Yusri. Tak rugi masuk jumpa tu. Kan? Dapat satu. Ajar anak-anak, ajar isteri supaya sebelum tidur bawa macam tu. Kalau boleh buat sama-sama. Anak isteri apa semua baca. Buat macam tu Mak Yusri. Macam tu insya-Allah. Ya, saya pun baru sudah baca ketiga tu. Serba 100 kali. Wow. Serba 100 Maria. Bagus tu. Boleh coba serba 1000. Boleh 1000 boleh. Alhamdulillah. Mak Yusri, betul tak rugi masuk atuk punya. Sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini rezeki daripada Allah. Atuk tolong sampaikan saja.
Amalan Rasulullah. Rasulullah dah lama wafat. 1400 tahun lebih dah Rasulullah wafat. Tetapi masih disampaikan lagi amalan-amalan Rasulullah. Kita ikut amalan Rasulullah. Itulah. Ada kebaikan dan kelebihannya. Mak Yusri buat malam ni. Besok masuk. InsyaAllah. Umur panjang. Pagi besok pukul 10 kita jumpa. You cerita. Apa yang you dapat sepanjang kamu tidur. Kalau 1000 selawat, sehari 1000. Sehari 1000 selawat. Rasulullah akan bagi syafaat di pada mahsyar. Siapa yang selawat 1000 kali kepada Rasulullah sehari, 1000 kali selawat satu hari, Rasulullah akan kenal. Dia akan duduk hampir dengan Rasulullah. Dia nampak Rasulullah di pada mahsyar. Mendapat syafaat daripada Rasulullah. 1000 satu kali. Dan orang yang selawat 1000 kali satu hari, insya-Allah sebelum nyawanya terakhir, Allah akan membuka pintu syurga untuknya. Allah akan buka pintu langit. Dia dapat melihat di mana dia akan duduk. Itu yang dia tersenyum tu. Sebab tu ada orang yang meninggal senyum. Sebab dia dah melihat di mana tempatnya. Apakah syafaatnya tu? Mak Yusri. Syafaat yang mana tu? Baca 3 ku tadi ke? Malam ni kau rasakan sendiri. Kamu dah cerita dengan atuk besok. Biarlah rahsia. Rahsia. InsyaAllah. Kalau tidak tak seronok pula. You amalkan dulu. Sebab itu sahabat Rasulullah, baik insyaAllah, amin, terima kasih. Sahabat Rasulullah, apabila ada wahyu yang diterima oleh Rasulullah, mereka terima dan terus amal. Mereka tak soal kenapa macam ni, kenapa macam tu. Tak ada. Itulah ahli-ahli syurga. Jadi sahabat Rasulullah, apabila terima wahyu je dah amal. Rasulullah kata, aku baru terima wahyu daripada Jibril. Kita sesiapa pun boleh solat waktu duha ialah 7.40. Waktu duha, iaitu waktu duha ni ialah semasa anak unta bangun dari tempat duduk. Panas pagi, anak unta bangun di tempat duduk. Itu waktu duha yang paling afdal. Maknanya pasir mulai suam-suam panas, anak unta mulai bangun. Itu waktu duha, Rasulullah kata. Di waktu duha kau boleh solat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10, 12 rakaat. Itu kata Rasulullah. Siapa yang solat duha 12 rakaat, sebuah istana emas di syurga berlantaikan permata. Bukan berlantaikan plywood. Bukan. Amin tu. Amin, betul tu. Saya sokong 100%. Cantik. Amin, cantik. Jadi siapa tak nak susahnya kan nak buat banglo di dunia ni? Kan? Kerja siang malam buat loan bank, buat riba apa semua. Susahnya. Lapar dah dahaga kau buat berjimat. Siapa nak buat rumah? Sedangkan kau solat 12 rakaat duha setiap hari. Setiap hari kau akan dapat sebuah mahligat emas di syurga. Berlantaikan permata. Tak nak lagi. Allahu Akbar. Bukan susah. Tak perlu masuk office. Tak perlu ada bos. Tak perlu ada bos. Tak perlu pikul simen. Tak perlu. Allahu Akbar. Nur Putri. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Ceria Tok ni. Amin Tok. InsyaAllah. Ceria sama. Terima kasih Nur. Nur beraya di mana Nur? Tanya je lah. Beraya. Jadi syaitan akan berusaha menarik kita. Apa tanda-tanda yang syaitan mempengaruhi kita tu? Ada orang yang tanya. Pertama kali kau malas solat. Itu yang besar sekali. Tapi kalau kau malas cari makan, kau malas makan nasi, syaitan tak kisah tu. Itu bukan usul-usul syaitan. Kau tak nak makan nasi, kau punya pasal lah, syaitan kata. Kau lapar sendiri. Tapi kalau kau tak nak solat, itu syaitan dah masuk. Pertama sekali syaitan goda ialah engkau jangan solat. Engkau malas solat. Engkau buat cepat solat. Kalau solat pun cepat. Macam burung gagak patut. Burung gagak. Sehingga solat kita tak sah. Itulah syaitan buat. Nak cepat saja. Nak cepat saja. Ya Maria, duduk di atas sejadah saja. No, tak payah pikul simen pun. Tahu pun tak apa. Tak payah harga simen turun pun tak kisahlah. Bukan kita nak makan simen. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Kan? Itulah. Beraya di Kedah dan KL. Terima kasih tu. Alhamdulillah. Hari ini open house lah tu. Ini hebat. Orang Kuala Lumpur. Beraya 2 tempat. Kampung dengan Kuala Lumpur. Kampung Kuala Lumpur. Ya, pernah satu kali. Ya Rahman. Baru je beberapa hari lepas ketika solat subuh berjemaah. Saya terbayang seksaan neraka. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Tu, saya rasa bersalah dengan Allah sebab tak pandai baca Quran. Dulu belajar main-main, sekarang cuma hafal je. Itu tanda hidayah. Itu tandanya masyuri dapat hidayah.
Sekarang ini kalau boleh cari ustaz. Belajar, pergi rumah ustaz tu. Bacalah, belajar. Bagi tahu betul-betul, ustaz saya ni tak pandai, baca huruf pun tak pandai. Saya nak start daripada kosong. Pergilah. Cari. Orang yang pergi mencari ustaz baca Al-Quran. Kerana nak baca Al-Quran, mencari ilmu. Setiap langkah adalah mendapat pahala. Setiap langkah. Setiap langkah. Dan setiap langkah adalah dihapuskan dosa. Setiap langkah. Allahu Akbar. Sebab itu zaman dahulu sahabat pergi cari ilmu. Bukan dekat tau. Mekah dengan Palestin. Mekah dengan unta berjalan. Bukan dengan kereta. 3 bulan perjalanan. 4 bulan untuk mencari ilmu. Itu mak isteri. Kalau kau pergi dengan motor, dengan kereta, dah cukup baik. Cukup baik bro. Sampai saya tak sedar bila masa rukuk tahu-tahu terus sujud. Allahu Akbar. Hidayah. Sekarang nak belajar malu tu. Dah besar. Tak payah malu. Itu syaitan tu. Malu untuk belajar Al-Quran, itu syaitan. Engkau kena fight. Mak Isuri pergilah jumpa ustaz mana-mana. Dia tidak akan kata, tua kutuk baru nak baca Quran. Tak. Dia akan kata, Alhamdulillah, Allah bagi hidayah. Dia akan kata perkataan. Dia tak kata, tua kutuk nak masuk kubur baru nak baca Quran. Dia tak kata. Dia tak kata. Allahu Akbar. Pergi cari Mak Yusri. Pergi cari. Setiap ringgit yang kau sedekah kepada ustaz itu sedekah. Ustaz, saya boleh sedekah banyak ni je untuk saya baca Al-Quran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan cari ustazah janda pula. Jadi cerita lain. Ya Mak Yusri. Abaikan rasa malu. Itu syaitan. Siapa yang nak buat ibadat rasa malu, rasa malas, berarti syaitan itu, perangai syaitan. Bukan perangai kau. Kau orang baik. Rasulullah menjadikan manusia ni baik, putih, bersih. Emosi itu syaitan. Syaitan. Rosyanoh pun belajar. Ngaji bermula ketika lepas umur 40, betul. Assalamualaikum tu, Pak Ngah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kau berdi. Sama-sama pagi hari ini enjoy di syurga. Jangan enjoy di dunia. Orang yang nak enjoy di dunia silap. Dia kata, masa muda sekali kita enjoy lah. Di syurga sentiasa muda. You boleh enjoy forever. Sentiasa muda. Kita akan sebut satu persatu. Apa hebatnya di syurga. Tapi kena fikir dulu macam mana nak masuk syurga. Pertama sekali, jangan tinggal solat. Jangan tinggal solat. Kalau Mak Isuri tidak hafiz 30 juzuk, jangan menyesal. Cukuplah terus belajar. Jangan berhenti. Terima kasih. Go of the day hari ini. Sembang-sembang pagi bersama dengan Atok. Wow. Iaitu enjoy lah di syurga. Bodoh sangatlah. Itulah Atok dah kata dah. Bodoh sangatlah kalau pilih nak enjoy di dunia. Sebab dunia ini hanya sementara. Ya Mak Yusri, kalau saya katakan esok pergi, apa saya nak jawab dalam kubur? Itulah kau. Berarti nyawa kau belum dihalkom lagi. Pergilah cari. Kalau Mak Yusri hari ini pergi cari ustaz tu, jumpa dengan ustaz. Besok ustaz saya akan datang malam ke, lepas Isya ke, lepas Asar ke. Tiba-tiba malam ni Mak Yusri meninggal. Berarti Mak Yusri sudah masuk syurga. Quran akan membantu Mak Yusri sebab sudah ada hidayah. Ada sahabat Rasulullah baru saja meluk agama Islam, tetapi apabila berjuang peperangan Badar, baru meluk, baru syahadah, baru dia jawab asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Solat belum, puasa belum lagi, tapi dia terus pergi jihad. Meninggal dia. Meninggal. Syuhada. Syurga. Allahu Akbar. Hebat. Hebat. Kau the day hari ini. Sembang-sembang pagi bersama dengan anda hari ini. Sama juga apabila kita mulai solat duha. Kita rajin-rajinkan solat duha. Lama seronok, nikmat. Nikmat yang paling besar, kita akan resah gelisah kalau aku tak solat sunat duha. Apalagi tak solat wajib. Kan? Tak solat duha. Aku tak solat duha lagi. Aku tak boleh buat kerja lain ni. Aku kena solat. Itulah nikmat. Jadi bagi orang yang ada nikmat seperti ini, aku mesti solat first. Tak kira siapa pun yang besar di dunia ni. Sebab Allah yang paling besar. Allahu Akbar. Allah paling besar. Aku kena solat dulu. Kau nak pecat kerja ke, kau nak buat itu, kau punya pasal. Tapi aku nak solat dulu. Solat baru buat. Solat first. Itulah orang yang membesarkan Allah. Ini kenapa tak solat? Aku tak boleh tinggal meeting lah. Ada meeting, mana boleh keluar? Masya Allah. Menyesal kau. Menyesal kau. Tak solat kerana meeting. Tak solat kerana itu, kerana ini. Allah. Kena pula bos kau tu kafir. Kau kena minta dengan dia. Mr. Chairman, excuse me.
Give me 5 minutes. I want to perform solat. Beritahu dia, what is solat? This is my religion. Dia kena pergi. Kena pergi. Allahu Akbar. Tok Bah, habis beraya ke? Habis beraya. Tok Abah tanya Tok Bah. Mak Yusri, Allahu Akbar. Terima kasih. Sebelum kita meneruskan lebih jauh, kita baca dulu surah Al-Fatihah dan kita niat sedekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahalanya juga kepada keluarga dan sahabat baginda, kepada nabi-nabi. Nabi-nabi ni ada 30 berapa dah lupa dah. Nabi ada 123,000 nabi. Nabi. Kepada rasul-rasul, kepada kedua ibu bapa kita, kepada diri kita jangan lupa baca Al-Fatihah ni untuk diri kita, isteri, anak-anak dan semua tanggungan kita, ibu bapa sebagainya, dan juga kepada rakan-rakan sahabat, rakan-rakan Quote of the Day yang saban hari sentiasa mengatur, yang masuk hari ini atau yang pernah masuk. Ya Allah, sampaikanlah pada Al-Fatihah kepada mereka, dan kepada muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang telah meninggal dunia ataupun yang masih hidup dan berada di mana-mana, di kutub utara, kutub selatan, berada di kutub istiwa. Sampaikanlah pahala baca Al-Fatihah ini yang kami baca bersama kepada mereka, ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Insyaallah. Quote of the Day bersama dengan Tok Ri ni, rakan-rakan dari Malaysia, negeri-negeri di Melaka, Johor, Ipoh Mali, Sabah, Sarawak, rakan-rakan dari Indonesia, sahabat kita, muslimat-muslimah daripada Indonesia, muslimah Indonesia daripada Medan sehingga ke Papua, sekarang sudah pergi ke Kalimantan, rakan-rakan di Brunei. Apa khabar bang? Apa khabar abang? Apa khabar Dayang? Wow, Dayang, Dayang Ku Intan, Dayang. Dayang. Apa khabar Singapura? Singapura, mana kamu? Lama tak nampak kamu. Kamu apa khabar kau kamu? Mayusri, mana kamu? Lama tak nampak. Sibuk, dia kata dia beralih tempat bertugas sekarang. Susah sikit dia kata nak join Atuk. Terima kasih baik. Siapa yang sudah pembayaran mengenai Kasturi Dua, tolong type. Atuk, saya dah buat pembayaran. Itulah, jadi mudah Atuk nak hantar. Dan juga rakan-rakan daripada Thailand, Sawadee Kap, Sawadee Kap, King Kau, makan nasi, dah puasa. Puasa. Dari Filipina, ada dari Bangladesh, rakan-rakan dari Bangladesh. Terima kasih bro. Itulah untung kau datang Malaysia, buat duit, balik ke negara kau, kau boleh buat rumah banglo. Ada orang Bangladesh kumpul datang sini dapat 100,000, bawa balik wang simpanan, buka kilang, kaya bro, kaya. Yang demam tu siapa namanya tu? Lupa dah. Yang demam. Demam yang mana tu? Yang demam. Cici. Tu Cici. Lama tak nampak. Cici nampak. Kadang-kadang dia orang ni dah tukar nama Mak Yusri. Tu pun tak perasan tukar nama kan. Mak Yusri ni kekal nama lama. Jadi rakan-rakan kita daripada India pun ada masuk. India pun ada keturunan dia di sini. Rakan-rakan kita, tetapi sahabat kita, orang hebat di Aceh, di Medan, Sulawesi, Mindanao, Maria Merado, dulu film star daripada Mindanao, Maria Merado. Selamat datang rakan-rakan daripada Indonesia. Sila follow TikTok Atuk. Ada ramai yang tak follow TikTok Atuk. Kena komplain dengan TikTok. Dia kata slow, increase ke apa ke, macam-macam lah. Tadi tolong siapa yang mendengar tazkirah Atuk ini, just follow je lah. Tak ada apa, no need to pay. Just follow tu. Dan boleh juga subscribe YouTube Haji Mat Atuk. Atuk akan upload video TikTok ni, akan upload di YouTube. Sebab di TikTok 3 bulan di Safia, only 3 months. So video ni, kemudian nak tengok video Atuk pun tak boleh orang lain. Tapi apabila Atuk upload di YouTube Haji Mat Atuk, subscribe Haji Mat Atuk, kemudian touch notification. Setiap kali Atuk upload video baru,
Teng. Atuk dah masuk. Macam tu. Sekarang dah 900 lebih video. Daripada dulu-dulu. Dah setahun lebih dah. Masuk tahun kedua 900 lebih. Jadi bolehlah tengok mana-mana. Masa-masa free. Masa free boleh letak di telinga. Dengar Atuk berborak di situ. Yang baik pakai. Yang tak baik buang saja. Buang saja. Atuk hanya menyampai yang terbaik. Tak semestinya baik, tapi yang terbaik. Itulah. Terima kasih banyak. Ya, Kamlan Kamsi. Siapa yang namanya tu? Kamlan Kamsi. Kamo, Singapura. Daripada Singapura. Kan selalu kan Mak Yusri selalu itu dengan dia. Kamu apa dah nama penuh dia? Kamlan Kamo. Bukan Kamlan Kamsi, Kamlan Kamo. Selalu Atuk panggil Kamo. Yang lagi satu lelaki. Kamo pun lelaki. Yang lagi satu apa ya? Aduh. Yang di yang seorang lagi tu di Sungai Buloh. Daripada Sungai Buloh. Dia hari tu dia tukar nama. Tukar nama. Atuk pun tak perasan. Mungkin sibuk. Kadang-kadang dia orang tukar kerja apa semua. Tukar kerja dia mungkin lah. Tapi itulah kepada rakan-rakan, teruslah. Mungkin dia tak aktif. Dia ada sebab-sebab tertentu. Dia rasa ada ramai yang tak aktif. Dia aktif sekejap je dan dia rasa tidak sesuai dengan dia apa semua. Sebab tu kita kena main TikTok atau YouTube ni, kita kena fokus apa yang kita nak tahu. Kita masuk dalam bidang tu. Kalau kita masuk politik, kita campur macam-macam. Nak maki dia orang tak pasal-pasal. Tu solat qada. Ya, solat qada hanya 2 rakaat setiap waktu. Sebab saya dah lama tak qada solat. Solat qada ni mengikut solat waktu. Kalau kita nak qada subuh 2 rakaat. 2 rakaat. Kalau kita nak qada zuhur 4 rakaat. Kalau kita nak qada asar 4 rakaat. Kalau kita nak qada maghrib 3 rakaat. Kalau nak qada nak qada isya 4 rakaat. Itu cara dia. Cara Rahmat mengikut solat. Buat macam ni. Oleh kerana Rahmat bagi idea bertanya soal qada ni, Atuk buat macam ni. Atuk pun qada juga. Jadi Atuk pun Atuk nak cadang lah supaya Rahmat qada ni ikut apabila kita solat subuh, selepas subuh qada subuh. Apabila kita solat zuhur, lepas zuhur qada zuhur. Kita buat macam tu. Kita buat macam tu. Apabila qada kita buat. Apabila solat je kita buat. Sebab selepas subuh tidak ada solat. Tidak ada solat. Bahkan tak boleh buat solat selepas subuh. Tapi dibenarkan solat qada subuh. Qada subuh tak payah baca doa kunut lah. Begitu juga selepas asar. Selepas asar, Atuk akan solat asar 4 rakaat. Qada lah. Qada asar. Jadi setiap hari Atuk akan solat subuh, qada subuh, solat zuhur, qada zuhur, solat asar, qada asar, solat maghrib, qada maghrib, solat isya, qada isya. Dan kita berdoa, ya Allah, aku yang tinggal solat-solat dulu, aku telah memulai qada. Aku telah qada sejajar dengan solat-solat tunai. Inilah aku mampu lakukan, ya Allah. Kalau dia takdirkan engkau mengambil nyawaku, maka engkau ampunlah dosaku, sebab aku telah melakukannya. Sebab tu kita tak boleh tak melakukan qada. Itulah lama sangat tak qada solat. Macam itulah Rahmat. Boleh macam Kamsilan namanya. Duk JB tu. Kamsilan. Lebih kurang lah Kamsilan. 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 Atuk pun dah lupa. Tak friend ke dengan Mak Yusri? Cuba tengok, aku ada friend dah. Aku friend, cuba cari dalam follower you. Ada friend kok. Friend boleh cari. Tak berapa ingat tapi ada juga ramai yang tak aktif. Yang perempuan-perempuan pun ramai tak aktif. Ataupun yang dah kahwin. Kahwin kan susah. Ataupun yang tukar kerja baru. Dia lah dulu. Yang Singapura tu Kamo namanya. KAMO. Kamo tu selalu masuk dulu. Singapura. Itu Singapura. Tapi dia kata dia ada tukar kerja tu. Jadi tempat kerja baru ni susah sikit dia nak join live.
Tak apalah, fokus tempat kerja. Tapi dia boleh tengok YouTube lah. Apa yang Atuk cakap ni, Atuk akan upload dalam YouTube petang nanti. So you all boleh tengok di YouTube lah. Cuma tak boleh bertanya lah. Kalau live ni you boleh tanya. You nak tanya apa, kita boleh berkomunikasi kan, berkomunikasi antara satu sama lain. Tapi boleh YouTube, you dengar je lah. Tapi nama-nama macam Mak Yusri apa yang Atuk sebut ni, semua akan dapat didengar di dalam YouTube. YouTube. Itulah. Boleh. Quote of the day hari ni. Jadi hak qada tadi, Atuk cadangkan sesiapa pun. Bukan saja Rahmat tu orang bertanya, dia dapat pahala banyak. Sebab dia bertanya, Atuk jawab. Atuk bagi cara kaedah kita. YouTube boleh live ke tu? YouTube boleh live. Tapi Atuk tak larat nak buat live dua-dua. Cukup dengan ni. YouTube, cuma YouTube ni Atuk buka account untuk upload je. Jadi YouTube ni dia akan kekal video Atuk ni sampai bila-bila. Itu sebab tu Atuk guna YouTube, bukan live. Bukan, di YouTube Atuk tak buat live. Facebook pun boleh buat live, tapi Atuk tak buat. Sebab TikTok ni adalah di antara yang terawal. Ada sistem dia yang boleh buat live. Jadi Atuk bila dapat kebenaran TikTok, Atuk buat TikTok je lah. TikTok. Baik, kita kembali ke tajuk utama. Terima kasih. Tapi Mak Yusri dah subscribe kan? Haji Mat Atuk. Ni, Haji Mat Atuk TV. Type saja Haji Mat Atuk, subscribe. Okey, kita pergi kepada tajuk kita yang utama, iaitu hibur-hiburlah hati di syurga. Dah lama dah subscribe. Itulah. Okey, sebelum kita berbicara mengenai apa ada di syurga. Rahmat, okey tu. InsyaAllah saya cuba buat peringatan sebab niat tu dah sangat nak buat. Rahmat, Atuk cadangkan setiap kali lepas solat tunai subuh, buat subuh. Zuhur, qada zuhur. Asar, qada asar. You buat sekejap je. 2-3 hari you buat, you akan melekat tau. You akan dapat nikmat. Bahkan you tak boleh tak solat qada. You solat sunat, solat qada. Tapi jangan lupa qabliyah ba'diyah juga. Qabliyah ba'diyah tu lepas ba'diyah, lepas sunat ba'diyah baru qada. Baru qada. Lepas ba'diyah baru qada. Kalau zuhur, lepas ba'diyah baru qada. Salam tu. Ya Wan. Salam tu. Alhamdulillah tu sihat. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat raya. Selamat hari raya bro. Bro. Saya macam pagi. Enjoy di syurga. Jom kita enjoy di syurga ramai-ramai. Tak perlu bayar. No need to pay. Tapi saya tak ada duit nak sedekah tu. Pintu syurga banyak. Bukan sedekah saja. Pintu solat ada. Pintu puasa ada. Macam-macam pintu ada. Pintu baca Quran ada. Tengok mana yang satu. Bagi wanita, lagi senang nak masuk syurga. Wanita bagi senang. Ini nak masuk pintu syurga mana? Pertama sekali dia kena solat 5 waktu. Solat sunat tak apa, tak solat sunat. Solat 5 waktu wanita. Ya Tok Wan sihat, Tok Wan. Yang kedua, yang dia buat ialah solat 5 waktu. Solat 5 puasa bulan Ramadan. Puasa sunat kena ganti. Dan yang ketiga, taat kepada suami. Syurga bro. Pilihlah pintu syurga mana kau nak masuk. Senang wanita nak masuk syurga. Senang. Tapi yang ketiga tu berat. Taat kepada suami. Berat bro. Berat taat kepada suami. Jangan main. Setakat ini Alhamdulillah solat wajib tak buat rasa tak bersalah kalau tak buat tu. Itulah. Selepas ini kalau Rahmat mulai buat qada, tak buat qada rasa tak lengkap hari ni. InsyaAllah. Macam duha. Tak duha hari ni. InsyaAllah. Macam qabliyah ba'diyah. Tak buat, kena buat. Macam tu. InsyaAllah itu nikmat lah tu. Itu nikmat. Allah memberi. Jangan lupa setiap kali lepas solat sebut dalam hati, ya Allah. Ni dengar Atuk kata ni. Ya Allah, terimalah ibadatku hari ini. Kau jangan tolak ya Allah. Itu ayat ni. Ya Allah, kau terimalah ibadatku hari ini. Ibadatku tak sempurna ya Allah. Aku tak khusyuk ya Allah. Tapi inilah yang aku mampu buat ya Allah. Kau jangan tolak ya Allah. Kau terimalah ibadatku. Jadi semasa kita duduk tu, kita duduk selepas daripada bagi salam, terus minta dengan Allah terima ibadat kita. InsyaAllah Allah akan memberi kita. Memang kena paksa diri, kena lawan dengan bisikan syaitan. Amin. Rahmat. Benar sekali. We have to fight. Solat boleh mengubati segala penyakit, boleh mengubati segala emosi, boleh mengubati cara hidup kita. Solatlah. Nak kaya, solat. Nak sihat, solat. Nak pandai, solat. Nak naik pangkat, solat. Nak mesra dalam family, solat. Nak kahwin, solat.
Nak kahwin 2, solat. Kahwin 2. Wow. Yang seronok tu. Solat, semua solat. Semua solat. Semua solat, bro. Semua solat. Semua solat. Betul lah. Ya, Rahmat. Sesungguhnya solat itu adalah berat bagi orang yang benar. Solat ringan. Solat ini bukan beban, tapi solat meringankan beban. Solat bukan beban, tapi dengan solatlah beban menjadi ringan. Solat wajib apabila kita qada, bila solat dalam duduk sekiranya kita tak uzur. Boleh dalam duduk. Boleh kalau tak uzur pun boleh. Boleh. Sebab solat itu solat qada. Tapi kalau solat tunai kena buat berdiri. Berdiri. Tapi yang lebih baiknya solat qada ikut waktu. Ikut waktu dia. Waktu dia, dan kalau boleh biarlah berdiri. Itu yang terbaik. Sebab kita nak markah penuh kan. Markah penuh. Sebab solat sunat pun boleh dalam duduk. Tapi markah separuh lah. Solat sunat boleh, kita sihat, tapi nak duduk boleh, tapi markah tak penuh lah. Jadi kita sedang kejar markah ni. Kita nak enjoy di syurga ni, bro. Nanti tertinggal kereta api. Orang lain nak masuk syurga, kita masih terkiai-kiai di pinggir neraka. Nauzubillah min zalik. Allahu akbar. Allahu akbar. Tajuk kita hari ini, sembang-sembang pagi hari ini. Dalam Al-Quran ada menyebut tentang syurga. Ada nama-nama panggilan syurga dalam Al-Quran. Satu namanya Darussalam. Syurga yang bernama Darussalam dikenali sebagai Darussalam, yakni kediaman yang sejahtera. Di syurga tu kediaman yang sejahtera, kerana syurga merupakan tempat yang paling selamat lagi sejahtera. Syurga lah tempat paling selamat, bukan dunia, bukan bro. Kerana kehidupan di sana kekal tanpa miskin. Tidak ada kemiskinan di syurga. Kau tak payah kerja di syurga, bro. Tak payah solat, tak payah dah. Tak payah puasa, tak payah. Tak payah zakat, tak payah. Tak ada kemiskinan di syurga. Tanpa kesusahan, tak ada susah. Tak ada susah hati, tak ada apa di syurga. Allahu akbar. Ya Rahmat, pada saya, untuk sesiapa nak berubah, janganlah tunggu hidayah dari Allah. Kerana paksa diri dulu. Paksa diri itu dah hidayah dah. Apabila kamu berani memaksa diri, itulah hidayah. Itulah hidayah. Jadi dalam syurga Darussalam, tak ada susah, tak ada sakit, segar sohat sama, tak ada sakit, tak ada sedih, emosi sedih tak ada di syurga Darussalam. Tanpa sebarang kekurangan, tak ada kekurangan, perfect. Itulah syurga Darussalam. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Zainab, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi tu, sehat selalu. Waalaikumsalam. Pagi, morning. Hari ini kita bicara tentang syurga. Tentang syurga, itulah offer daripada Allah SWT. Tawaran daripada Allah. Siapa beribadat kepadaku, siapa yang amal ma'ruf nahi mungkar, siapa yang buat perkara yang baik meninggal perkara tak baik, maka balasannya syurga. Syurga Darussalam. Syurga Darussalam inilah tempat kediaman yang paling sejahtera. Syurga merupakan tempat yang paling selamat lagi sejahtera. Selamat, very safe. Tak ada gempa bumi, tak ada pencuri, tak ada di syurga. Tak ada. Kehidupan di sana kekal tanpa miskin. Tak ada miskin di sana. Tanpa susah. Tak ada susah. Tanpa sakit. Allahu akbar. Siapa yang sakit di dunia sekarang, sabar. Di syurga kamu tak akan sakit lagi. Tanpa sedih. Siapa yang sedih di dunia sekarang, sabar. Di syurga kau tak sedih lagi. Dan tanpa sebarang kekurangan. Itulah syurga Darussalam. Darussalam. Tak berapa. Tok, berapa umur kita di syurga nanti, Mak Yusri? 30. Mak Yusri umur 30. Siapa yang meninggal umur 80 akan jadi bangkit di syurga umur 30. 30 Mak Yusri. Wow, muda, terang-tantang. Very strong. Wow. Kenapa 30? Itu kata Allah. Jadi kita tak boleh buat apalah. Itu kata Allah, umur 30. Jadi kita terima je lah. Macam orang kata, kenapa tak boleh makan babi haram? Sebab Al-Quran kata. Tak payah jawab banyak, Mak Yusri. Sebab kita ikut kepada Al-Quran. Al-Quran kata makan babi haram, sentuh babi haram, maka haramlah dia. Jadi kita tak payah explain banyak. Itu kata-kata Allah. Sama juga dengan umur 30. Sama 30. Itu
Cukup dalam kalau kita nak kaji. Bukan setakat live gini boleh. Tapi yang paling mudah, Atuk dah dengar dah. Ramai ulama cakap, dia kata, itu perintah Allah. Kenapa solat asar 4 rakaat, solat zuhur 4 rakaat tak campur? Itu perintah Allah. Sama dengan kita pergi kerja. Bila you pegang jawatan, maka dia beri bidang tugas. Masuk pukul 8, balik pukul 5. Tiba-tiba kau masuk pukul 8 awal sangat, masuk pukul 10, balik pukul 3. Lama-lama kau kena pecat lah, sebab tidak ikut aturan. Jadi aturan itu tak payah soal sangat lah. Jadi begitu juga. Itu contoh analogi Mayusri untuk kita supaya iman kita kuat. Kita percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah. Itu ketentuan daripada Allah SWT. Kalau kita bincang, dia jadi goyang. Goyang. Bahaya bro. Kalau ilmu tak banyak, bahaya. Dia menggoyangkan kita. Sebab kita akan salah faham sebagainya. Salah faham. Jadi kita pegang kepada siapa yang Rasulullah kata siapa berpegang kepada Al-Quran dan hadis, maka dia akan selamat dunia akhirat untuk ke syurga. Jadi Quran kata syurga tu begini. Kita ikut je. Ikut. Nanti akan sampai tu. Umur 30 ada. Atuk akan sebut. Atuk akan sebut. Okey, nama syurga yang kedua ialah Al-Husna. Al-Husna dalam banyak surah. Surah An-Nisa, surah Yunus, banyak kali disebut Al-Husna. Iaitu dikenali sebagai Al-Husna yang bermaksud kebaikan. Kebaikan. Kerana syurga tidak mengandungi sebarang kekurangan maupun kecacatan. Perfect. Perfect. Tak ada damage. Tak ada damage. Segala yang wujud di dalamnya merupakan kenikmatan tertinggi yang dicita-citakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bersemangat sekarang. Bersemangat. Dan yang ketiga bernama Tuba. Syurga yang bernama Tuba, iaitu dikenali dengan tuba, yakni sesuatu yang elok. Tuba, elok. Kerana syurga merupakan puncak segala keindahan. Yang paling elok bukan di dunia. Bukan di dunia, tapi di syurga. Syurga. Ya Rahman. Tu, kalau kita masuk salah satu syurga, bolehkah kita pergi melawat syurga lain? Kalau kita berada di syurga yang bawah, syurga kita tak boleh melawat syurga atas. Tapi orang syurga atas boleh melawat di bawah. Kalau kita dah masuk syurga, kita boleh melawat rakan-rakan sahabat dan neraka. Tapi orang neraka tak boleh melawat kita di syurga. Sebab itu kita kena tingkat iman kita. Sebab apabila kita berada di syurga paling tinggi, syurga Firdaus paling tinggi, dekat dengan Rasulullah, maka kita boleh turun melawat syurga-syurga di bawah. Sebab itu motivasi kita kena kuatkan ibadat, kena kuat. Tapi kalau paling kurang syurga di bawah pun tak apa dah. Asalkan tak masuk neraka. Itu paling kurang lah. Paling kurang. Tapi syurga di bawah pun tak ada tolak bandingnya dengan dunia ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak ada tolak banding. Dan syurga juga ada yang nama Firdaus. Kalimah Firdaus boleh membawa maksud kebun. Firdaus itu kebun. Dan juga kebun yang luas. Maka syurga dikenali dengan Al-Firdaus kerana ia umpama taman-taman atau kebun yang sangat luas. Sangat luas mata memandang. Bukan 1000 kilo, bukan 1000 kilo, bertahun-tahun perjalanan. Nak daripada satu kebun ke satu kebun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan ada juga syurga bernama Hayawan. Hayawan, Al-Hayawan. Diambil dari kalimah Al-Hayata, yang bermaksud kehidupan. Kerana syurga merupakan hikmat kehidupan yang penghuninya akan hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya bro. Ya, Cik Ton, ingat Allah dalam hati. Yang tempat Allah dalam hati kita. Amin. Amin. Dan syurga yang bernama Darul Makam. Darul Mukamah. Darul Makam. Darul Mukamah dikenali sebagai Darul Mukamah, dia bermaksud tempat kediaman. Kerana ia merupakan tempat menetap penghuninya yang kekal. Bangunan emas, lantai permata. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Paling kecil istana, paling kecil kawasan, orang yang berada syurga yang paling bawah, jarak rumahnya, jarak istananya, kebunnya ialah di antara Mekah dengan Palestin. Itu baru seorang duduk. Mekah dengan Palestin, umpamanya tanah Arab itu seorang. Itu syurga yang paling bawah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ingat Allah dalam hati. Tempat Allah dalam hati. Jika kita ingat Allah, Allah ingat kita. Allah dekat kita.
Makam amin. Dikenali sebagai makam amin kerana syurga merupakan kediaman tenang di sana. Tenang lagi sejahtera. Di syurga tiada lagi kebimbangan. Tak ada kebimbangan. Tak ada sedih. Tak ada sedih. Tak ada letih. Tak ada tired. Tak ada tired. Tak ada tired. Maupun kesusahan. Tak ada susah. Tak ada susah. No worry. Kesemuanya penghuninya sentiasa dilimpahi nikmat. Keamanan yang tinggi. Keamanan yang tinggi. Sebab itu nak enjoy. Enjoy lah di syurga. Bukan dunia. Dunia ni tempat himpun pahala untuk masuk syurga, bro. Kena faham tu. Kadam siddiq. Dikelar dengan sifat tersebut kerana syurga merupakan ganjaran yang telah disimpan. Syurga siddiq ni tempat ganjaran. Dinamakan tempat kita, ganjaran kita buat penghuni hasil dari amal ibadat kita. Kita buat amal ibadat, tempat ganjaran. Telah dilakukan di dunia. Dengan segala pengetahuan ini telah ditulis di Lauh Mahfuz. Kita buat pahala, tulis Mahfuz. Atuk sedang tazkirah, tulis Mahfuz. Anda sedang mendengar, tulis Mahfuz. Semua dapat pahala. Dan orang yang mendengar ini sedang berada di taman-taman syurga di dunia. Tempat mengajar ilmu ialah taman-taman syurga yang ada di dunia. Tempat kita lah. Jadi anda sekarang ialah ahli syurga di dunia. InsyaAllah akan masuk akhirat pun macam tu juga. Ya Wan, adakah dikira anak derhaka sekiranya anak-anak tidak mahu menyerahkan bahagian faraid anak-anak kepada ibunya? Memanglah. Memang durhaka lah. Sebab itu hak ibu. Hak ibu tak boleh. Hak ibu ada haknya. Begitu juga ibu akan dianggap sebagai dosa besar apabila tidak memfaraidkan hak anak. Jangan menafikan hak anak. Itu penting. Na'udzubillah. Harta anak yatim, harta peninggalan ni, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dosanya besar, bro. Dan dinamakan juga maqasid. Sebahagian ahli tafsir menyebut maqasid ini merupakan sebuah tempat istimewa di syurga. Boleh jadi juga syurga dikenali demikian kerana penghuninya merupakan yang benar-benar tulus dan ikhlas. Siddiq, orang yang jujur. Ya Rahmat, saya paling takut orang-orang yang menuntut pahala saya di mahsyar nanti. Allahu Akbar. Itulah. Itu yang dikatakan orang bankrupt. Apabila Rasul tanya, tahukah kamu siapa orang bankrupt? Maka jawab seorang, orang yang tak ada harta di dunia. Kaya raya tak ada. Bukan. Bankrupt sebenar ialah orang yang di dunia beribadat, banyak pahala, bergunung-gunung pahala, tetapi dia ada dosa dengan manusia. Dosa manusia yang tidak diampun, tidak dimaafkan. Apabila pergi pada mahsyar, maka pahala itu akan dijadikan bayaran kepada orang berkenaan. Habis setiap hari terlintas, itu kena minta maaf lah. Kena pergi minta maaf. Kalau kita minta maaf, kita kena himpun. Apa dosa, hutang tak bayar, macam-macam dosa lah kita buat. Dan yang paling menakutkan, Rahman, apabila kita sudah habis dah pahala kita, kan, kita ada salah lagi buat kepada seorang. Dosa dia tu ambil letak kat kita. Makin dalam lah neraka kita. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Itulah nama-nama dosa. Nama-nama syurga. Syurga. Nama-nama syurga. Kita lihat bagaimana gambaran syurga. Wow. Gambaran syurga. Ini kita boleh lihat. Apa yang terkandung dalam syurga? Ini tajuk kita hari ini. Sebab ini memotivasikan kita. Kita nak masuk syurga, kan? Apa yang terkandung dalam syurga? Quote of the day bersama dengan Atuk hari ini. Sembang pagi hari ini bersama dengan Atuk. Nak enjoy lah syurga. Umur kamu masa muda bukan untuk enjoy, tapi Allah akan tanya, apa kamu buat masa muda? Kamu buat maksiat, neraka kamu. Allahu Akbar. Apa kamu buat dengan umur kamu? Akan ditanya. Jangan kata, oi, kita nak enjoy, muda sekali je. Enjoy lah di akhirat, bro. Syurga adalah tempat orang yang beriman ketika di akhirat kelak. Di sana semuanya indah belaka. Bila hati sudah suka, semua indah saja. Bila hati suka solat, semuanya indah saja. Ia bukan sekadar kata-kata. Syurga itu indah belaka, tapi itulah realiti.
jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran, terdapat banyak cerita penjelasan tentang syurga. Begitu juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang keindahan syurga. Apa gambaran syurga? Wow. Ada satu, nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, syurga. Allahu Akbar. Syurga. Syurga bau wangi, bau kasturi. Sebab itu atuk jual parfum kasturi, bau wangi kasturi. Serak suara ustaz. Suara atuk. Atuk. Ya Maria. Orang lama kan? Orang lama. Suara sedap. Itulah alhamdulillah. Itu semua kecil je. Suara di syurga lagi sedap. Lagi sedap. Maria, terbayang tubuh kena jerus dengan lava api neraka. Allahu Akbar. Mendidih kepala embus sampai. Nak minta maaf lah. Kalau tak maaf, kalau tak mampu, kalau katakanlah kita nak minta maaf dengan dia tembak kita. Mudarat kan? Jadi kita tunggu di akhirat nanti lah. Supaya kita buat pahala banyak-banyak. Bila dibicara di padang mahsyar, kita bayar dengan pahala. Itu je cara dia. Kecuali kita sanggup minta maaf di dunia. Kita bercubalah. InsyaAllah. Apa itu di syurga? Di syurga, ia bagaimana kita disebut oleh Allah SWT, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, handsome, seri-seri. Kepada Tuhan mereka, kepada Tuhan mereka lah melihat. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat yang paling besar ialah dapat melihat Allah. Setakat hari ini, semua Nabi, semua Rasul, termasuk Nabi Muhammad, tidak pernah melihat wajah Allah. Tidak pernah melihat wajah Allah. Tapi jika kita masuk dalam syurga nanti, maka insya-Allah Allah akan membenarkan kita melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam surah Al-Fatihah kita selalu baca, Ihdinas siratal mustaqim. Kita selalu baca Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan-jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu ialah jalan menuju kepada melihat Allah. Itu jalan yang lurus. Jalan melintas siratal mustaqim, jalan masuk syurga dan akhirnya melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Itulah ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan main-main perkataan tu. Maliki yaumiddin. Dialah yang menguasai hari akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, Engkaulah aku sembah, tiada ada lain ya Allah. Engkaulah kemohon pertolongan, tidak ada pada manusia ya Allah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nak minta dengan Allah, jangan minta manusia. Sayyidina Ali kata, aku akan kecewa bila aku minta dengan manusia. Aku tidak akan kecewa bila aku minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata ahli syurga. Itu kata menantu Rasulullah. Isterinya juga ahli syurga. Kenapa kita tak nak ikut seperti dia? Mintalah dengan Allah. Minta, jangan minta manusia, tak perlu. Tak perlu minta manusia. Di syurga apa ada? Kita beribadat rasa berat dia, tapi ganjarannya besar. Ganjarannya besar. Ganjaran di syurga apa ada? Buah-buahan dan buah-buahan syurga. Allahu Akbar. Dan sampaikan berita gembira kepada mereka beriman dan berbuat baik. Bahawa bagi mereka disediakan syurga-syurga yang mengalir air di bawahnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam syurga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dulu. Mereka berikan buah-buah syurga dan mereka ada isteri-isteri. Isteri-isteri disebut, bukan isteri, isteri-isteri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Surah Al-Baqarah ayat 25. Al-Quran dah sebut dah isteri-isteri, dia tak sebut isteri. Isteri-isteri. 70 bidadari bro. Tak nak ke? Allahu Akbar. Kau tak nak tak apa, atuk nak. Tak nak. Apa lagi ada dalam syurga? Allahu Akbar. Seronok. Bersemangat ni, bersemangat. Bersemangat untuk beribadat. Solat. Solat duha bro. Siapa belum solat duha, tolong solat duha. Bersemangat ni. Bidadari syurga. Allahu Akbar. Ini yang seronok ni. Di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari. Dia tak kata ada bidadari,
Tapi ada bidadari. Mana ramai lah tu. Yang sopan. Bidadari ini sopan dan menundukkan pandangannya. Sopan. Bukan macam wanita sekarang, tak sopan. Cakap kasar, cakap besar, suka melawan. Lawan suami dan sebagainya. Tak sopan. Tetapi bidadari sopan. Itu yang tu nak tu. Dan menundukkan pandangannya. Tunduk. Hormat. Tidak pernah disentuh oleh manusia. Virgin. Allah, berdarah bro. Tidak pernah disentuh oleh manusia. Sebelum mereka penghuni syurga, yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Jin pun tak sentuh juga. Maka nikmatlah. Nikmat Tuhan mana lagi? Yang mana lagi yang kamu tak dustakan? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukayyiban? Maka nikmat mana lagi yang kau nak dustakan? Seakan-akan bidadari itu permata daripada yakut dan marjan. Surah Ar-Rahman ayat 56-58. Allahu Akbar. Ya Allah, masukkanlah kami semua yang sedang mendengar ini ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Agar syurga-Mu tidak sempit, ya Allah. Ya Allah, sungguhnya apa yang kau janjikan benar. Apa yang kau nak berikan kepada kami masuk syurga nanti adalah benar. Dan kami yakin kami akan memperolehinya. Amin. Itulah bidadari syurga. Tadi kita dah sebut dah nama-nama syurga. Ciri-ciri orang yang dapat masuk syurga. Wow. Ya wan, orang fasik ialah orang yang mengekalkan dosa dengan Allah. Adakah amalan dan doanya diterima? Contoh fasik. Doanya tetap diteruskan. Terima atau tidak itu pilihan Allah SWT. Berusaha berdoa ni ialah satu zikir. Kena teruskan. Doa itu sebagai daripada zikir. Dan sifat fasik itu perlu diubah. Dan beristighfar untuk mengelak daripada selalu tergolong dalam sifat fasik, sentiasa beristighfar. Astaghfirullah. Sucikan diri. Doa itu zikir, kena sentiasa berdoa. Sebab itu Sayyidina Umar kata, aku tidak kisah apa aku minta Allah tak beri, tapi aku takut apabila Allah menutup supaya aku tidak berdoa. Sebab Sayyidina Umar ni berdoa, sebab doa itu zikir. Zikrullah apabila kita doa. Ciri-ciri orang yang masuk syurga. Allah menyeru kepada manusia masuk ke Darussalam. Syurga nama Darussalam. Dan menunjukkan orang-orang yang dikehendaki kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang baik, al-husna. Orang yang buat baik, pahala yang baik, pekerti yang baik. Muka mereka ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Maka itulah penghuni syurga, mereka kekal di dalamnya. Sebab itulah mereka ditutupi debu kelainan, maka itulah penghuni syurga, mereka kekal di sana. Sungai di syurga. Allahu Akbar. Rasulullah SAW bersabda, di dalam syurga ada lautan sungai. Ada lautan sungai, lautan madu, lautan susu, lautan arak. Kemudian dari lautan-lautan itu, sungai-sungai mengalir terpancar mengiringinya. Ada susu, ada madu, ada lautan arak. Tak payah minum arak lah dunia. Di akhirat banyak arak. Subhanallah, begitulah indahnya syurga yang menjadi dambaan setiap insan. Marilah kita sama-sama meraihkan syurga Allah. Semoga kita dapat ke syurga dengan izinnya dan dengan rahmatnya. Sesungguhnya ini merupakan singgah sana yang teragung, lagi abadi dibuat kita di sana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itulah sedikit mengenai apa yang saya suka. Banyak cerita mengenai syurga. Banyak. Ya wan. Assalamualaikum jemaah tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya nak masuk syurga. Amin. InsyaAllah. Kita pakai ajak ramai-ramai masuk syurga. Syurga tidak pernah penuh. Always welcome. Always welcome. Siapa yang nak masuk syurga, jangan risau. Jangan risau. Always masuk syurga. Syurga tidak akan penuh. Syurga tidak akan penuh. Syurga tidak akan penuh. Jadi jangan deki nak ajak orang. Jadi Allah telah menjanjikan bagi orang yang bertakwa itu sungai yang airnya mempunyai ciri-ciri seperti berikut. Sungai di syurga. Airnya tidak berubah rasa dan bau. Tidak berubah, tidak pernah bau busuk, bau kasturi. Dalam syurga boleh pandu Ferrari ke Haji Mat. Boleh, nak pandu Boeing pun boleh. Kau minta dengan Allah. Semua ada. Bahkan kau tak nak ada Ferrari ke Boeing di dunia. Sebab di syurga kau ada burak.
Kalau ada kuda terbang, lebih laju daripada Ferrari. Lebih seronok macam Rasulullah naik ke Isra' dan Mi'raj. Lebih laju daripada angin, lebih laju, lebih seronok. Tak accident, tak ada accident. Tak ada accident, tak bising, senyap. Senyap. Jangan andaikan yang di dunia ini, di syurga, di dunia ini hanya kulit saja. Allahu Akbar. Wah, bestnya. Memang best, bro. Memang best, bro. Air susu yang tidak berubah rasa dan warnanya. Air susu yang tidak berubah rasa warnanya. Air anggur, arak yang lazat dan tidak memabukkan. Bagi peminum, madu yang disaring, sedap, seronok. Itulah sungai-sungai di syurga. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hebatnya di syurga. Hebatnya di syurga. Tingkat-tingkat syurga. Tingkatan syurga pertama dibuat dari bahan perak. Bahan perak, baik kampung, rumah, pintu dan kuncinya. Bagi syurga, dia tahap pertama, semua dibuat daripada perak. Tak kira rumah ke apa ke. Tingkat syurga kedua dibuat daripada emas. Dibuat daripada emas, semua emas berkilauan. Kampung, pokok apa semua. Rumah, pintu semua. Tingkat yang ketiga, iaitu syurga yang dibuat daripada mutiara. Allah, taman-taman di syurga. Ada banyak taman di syurga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada dua bentuk taman di syurga. Dua taman yang dicipta Allah dari perak dengan segala-galanya yang ada padanya. Dua taman yang dicipta Allah dari emas dengan segala apa yang ada padanya. Allahu Akbar. Itu riwayat hadis oleh Muslim. Allahu Akbar. Sebelum masuk ke syurga, penghuni-penghuninya akan melalui pintu-pintu syurga terlebih dahulu. Pintu-pintu ini ada bermacam-macam jenisnya. Hal ini disebut dalam Al-Quran, surah Sa'ad ayat 49-50. Ini merupakan penghormatan kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Pintu-pintu syurga. Dalam buku Ahli Syurga dan Kenikmatannya diterangkan. Selain tersebut, ada lagi pintu-pintu syurga dinamakan pintu para rasul dan para nabi. Pintu syurga untuk para rasul, para nabi saja. Allahu Akbar. Kehidupan di syurga dan dunia amat berbeza, Haji. Jauh. You tak boleh bayangkan. You bayangkan taman syurga seperti di Raudhah di Madinah. Cantik begitu sekali. Itu baru taman, bukan syurga betul. Sekarang ini isi kita jadi dari bidadari sekarang. Ni dah ada tu. Adakah mereka sedang memerhati kita sekarang? Sedang. Sedang. Pintu yang pertama, pintu untuk Rasul Nabi. Pintu yang kedua untuk orang keluar zakat. Keluar zakat. Pintu yang ketiga untuk haji. Orang pernah menaik haji, ada pintunya. Pintu syahadah dan selawat. Pintu orang berselawat. Pintu syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Pintu solihin, pintu siddiq, pintu ilmu beriman, pintu rahmat, pintu taubat. Banyak pintu kita boleh masuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Banyak pintu boleh masuk. Dan panjang cerita lagi. Jadi cukuplah untuk hari ini. Apa yang penting, dengan cerita sahaja tak seronok. Yang lebih penting ialah kita beribadat. Untuk kita menikmati, insya-Allah suatu hari nanti. Untuk berdoa, semoga kita benar-benar beribadat lillah ta'ala. Beribadat kepada Allah, supaya kita terpilih dengan rahmat Allah SWT, kita ditempatkan dalam syurga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi cukuplah untuk hari ini. Terima kasih banyak pada rakan-rakan yang sudi bersama dengan untuk hari ini. Tajuk kita hari ini, hibur, happy, enjoy di syurga. Itulah untuk selama-lamanya. Terima kasih daripada Indonesia, rakan-rakan kita, daripada Malaysia khususnya, daripada Thailand, Singapura, daripada Singapura, Sabah Sarawak, Filipina, rakan-rakan kita Bangladesh dan sebagainya. Terima kasih banyak. Dan siapa yang nak buat pembelian, boleh terus buat pembelian walaupun tidak masa live. Tengok video ada beg kuning tu, boleh terus buat pembelian, insya-Allah. Dan kalau nak beli untuk sedekah, cantik. Beli satu, wakaf di masjid. Itulah amal ibadat. Boleh dapat pahala, insya-Allah. Mungkin dengan itu anda boleh masuk syurga dengan mewakafkan kasturi duha. Siapa tahu satu amalan boleh menentukan kita masuk syurga. Seperti mana seorang wanita pelacur yang membantu seekor anjing yang dahaga terus masuk syurga. Jadi begitu juga kita. Mungkin siapa tahu dengan sedekah kasturi duha untuk masjid, maka kita
masuk syurga. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala